Alright. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. 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 Okey, jap. Saya nak masuk. Apa khabar? Apa Khabar baik? baik. Khabar baik cikgu. Alhamdulillah. Apa subtopik ataupun hasil pembelajaran yang kita nak capai untuk hari ini? Pertama sekali kita nak tengok sejarah perakaunan. Okey. Yang kedua kita nak tengok perkembangan proses perakaunan. Yang ketiga, perisian perakaunan berkomputer. Yang keempat, kepentingan sistem maklumat perakaunan. Seterusnya, jenis penyata kewangan. Dan akhir sekali, ciri kualitatif maklumat perakaunan. Nampak je banyak tapi sebenarnya sikit je. Okay? And then semua benda ni adalah teori. Baca sahaja. Okay, kita tengok sejarah perakaunan. Pertama sekali, rekod perakaunan yang paling awal didapati di Babylonia, okay, pada tahun 3500 sebelum Masihi. Catatan tersebut dibuat dalam kepingan tanah liat. Dulu rekod perakaunan buat dalam kepingan tanah liat sahaja. Mana ada lagi kertas, mana ada lagi pen, betul tak? Okey, seterusnya. Pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan telah dibuat dengan menggunakan papirus dan juga kalamus. Apa itu papirus? Papirus tu kertas, kalamus tu pen di Mesir. Okey, so memandangkan UOS ni macam apa? Dah belajar kan? So later nak minta kertas dengan member, nak papirus satu. Nak kalamus satu. Nak pinjam kalamus, nak pinjam papirus, betul macam benda tu papirus kalamus. UOS je yang tahu apa benda tu. Dia punya apa? Scientific nama dia. Okey, kertas dan juga pen. Okey, sebelum ni hanya kita rekod di tanah liat saja. Tapi setelah adanya kertas, adanya pen, so bolehlah kita catat. Okey, seterusnya sistem catatan bergu bermula di Itali, okey, dan dipopularkan oleh Luca Pacioli pada abad ke-14 untuk memenuhi keadaan ekonomi yang semakin berkembang. So Luca Pacioli ni adalah bapa perakaunan lah, pemula. So dia yang memperkenalkan sistem catatan bergu. Perakaunan ni pentinglah untuk awak tahu sistem catatan bergu ni. Okey, selepas itu selepas revolusi perindustrian di England pada abad ke-17 dan 18, perakaunan kos telah diperkenalkan, okey, bagi memenuhi proses pengeluaran firma yang semakin berkembang pesat. Seterusnya, Jawatan Kuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa IASC ditubuhkan pada tahun 1973 untuk menggalakkan lagi penggunaan piawaian asas dalam perakaunan. So perakaunan ni tak adalah you rekod sahaja ataupun you buat ikut suka hati you. Dia ada piawaian dia. Okey? Seterusnya, okey, kita tengok perkembangan proses perakaunan. So biasanya untuk kalau berdasarkan contoh dalam konteks dua peristiwa perakaunan yang lazim digunakan adalah UBS dan juga SAGE. Okey. Dia satu platform software perakaunan lah. Okey, UBS dengan SAGE ataupun SAGE ni. So saya masa saya dekat saya ambil sistem maklumat perakaunan tak silap saya, AIS. So saya belajar menggunakan Auto Count Enterprise. Okay, saya guna tu untuk merekod segala transaksi, merekod segala jual beli lah, apa yang terlibat, receipt ke, invoice ke, semua saya rekod dalam tu. So ada je beberapa peristiwa perakaunan yang you boleh jumpa untuk pada masa kini lah. Mungkin you all boleh search dekat Google ke, boleh search kat internet. Adalah beberapa software internet untuk perakaunan. Okay. So apa kelebihan kita guna software perakaunan ni? Kelebihan adalah boleh diakses oleh individu yang diberikan kuasa sahaja kerana kata laluan digunakan untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan rekod kewangan. So seperti yang saya dah terangkan sebelum kelas sebelum ni, okey, perakaunan ni pentingnya ada kerahsiaan. So bukan sebarang orang sahaja boleh buka the software, okey. Perlu ada seseorang yang berkepentingan sahaja yang boleh buka. Okey, macam saya untuk auto count saya punya account tu, saya sahaja yang tahu saya punya password. Saya sahaja yang tahu saya punya username. So bukan siapa-siapa, maksudnya selain daripada saya ataupun orang yang saya tak tahu, dia tak boleh buka. Okey, sebab segala rekod perakaunan, segala rekod transaksi perniagaan saya simpan dalam tu.
Okey. Seterusnya, kelebihan dia mempunyai fungsi data sokongan dalam cekera pada komputer ataupun di dalam penyimpanan atas talian. Dan ini mengurangkan risiko kerosakan dan kehilangan data. Okey, maksudnya bila you harus guna software, you harus guna peranti, okey, guna laptop ke, guna phone ke, guna tab ke, guna iPad ke. So the data semua tu dah tersimpan dalam online ataupun tersimpan dalam you punya laptop, tersimpan dalam you punya uh, tablet. Okay, so you tak perlu lagi nak simpan rekod banyak-banyak macam kertas-kertas ataupun file-file yang mana boleh berlakunya ataupun risiko kehilangan, risiko kecurian ataupun risiko rosak. Okay. Seterusnya, segala pembetulan kesilapan dapat dilakukan dengan mudah kerana sistem ini akan memaskini semua data yang berkaitan dan juga menjana pelaporan yang telah dibetulkan dengan mudah dan jitu. Okey, bila you gunakan software account, pembetulan kesilapan tu boleh dibuat dengan lebih mudah lah berbanding dengan you guna secara manual ataupun you tulis atas kertas. So you nak betulkan balik takes time. Okay, kena buat balik. Kalau online, you just maybe copy paste atau maybe delete cut semua. Okay, boleh buat dengan mudah. Alright. Seterusnya. Okay, apakah kepentingan sistem maklumat perakaunan ini kepada entiti perniagaan? Pertama sekali, mengumpul dan menyimpan data mengenai transaksi perniagaan. Macam saya cakap tadi, semua data, semua transaksi yang you record, dia akan simpan. Alright. Sebenarnya memproses data untuk menjana maklumat yang berguna kepada pengguna penyata kewangan dan juga pembuat keputusan. So dia akan proses data lah untuk beri maklumat berdasarkan penyata kewangan yang telah dihasilkan. Nanti you akan tahu penyata kewangan tu macam mana. Tapi, okay, kejap. Tapi dia memudahkan lah. Okay. Seterusnya, menyediakan kawalan secukupnya untuk menjaga keselamatan aset perniagaan. So, software tu pun dia mesti ada security dia. Okay, security alert lah ke apa ke untuk menjaga keselamatan data tu. Ataupun untuk menjaga keselamatan aset perniagaan. Seterusnya, membolehkan juru audit memahami sistem yang diguna untuk menghasilkan penyata kewangan. Pentingnya untuk juru audit pun tahu sistem yang digunakan supaya dia pun boleh cek penyata kewangan tu yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan. Contohnya, membolehkan pakar dalam bidang percukaian merancang hal-hal berkaitan dengan percukaian dengan tepat dan yakin. Okey, samalah juru audit dengan cukai, dia akan tengok penyata kewangan. So juru audit dia akan tengok sama ada penyata kewangan tu berlakunya kesalahan atau berlakunya penyelewengan atau berlakunya penipuan dalam penyata kewangan. Tu juru audit. Manakala untuk bidang percukaian ataupun orang yang menganalisis untuk cukai, dia akan tengok kat penyata kewangan tu berapa cukai yang dia perlu kutip daripada sebuah perniagaan tu. Kalau perniagaan tu dapat untung yang banyak, maksudnya cukai pun tinggi. Kalau untungnya sikit, cukainya rendah. Okey. Kewangan. Apa itu penyata kewangan? Penyata kewangan ni adalah merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat kewangan sesebuah perniagaan. Yang mana penyata kewangan ni disediakan dengan struktur dan format pelaporan yang digariskan dalam piawaian pelaburan kewangan, Financial Reporting Standard. Yang mana pengguna juga akan dapat melihat kedudukan kewangan sesebuah perniagaan dengan jelas. Seperti jumlah jualan tahunan, kedudukan aset, keuntungan atau kerugian perniagaan dan sebagainya. Banyak lagi lah dalam penyata kewangan tu, macam-macam you boleh tengok. Okay, penyata kewangan ni terbahagi kepada dua. Okay. Untuk yang you punya standard lah. Akaun perdagangan dan untung rugi dan juga lagi satu penyata kedudukan kewangan. Okay, akaun perdagangan dan untung rugi ni nama lain dia adalah penyata pendapatan. Akaun perdagangan dan untung rugi ni kita nak cari untung atau rugi bersih. Kalau akaun perdagangan saja tanpa untung rugi, akaun perdagangan saja kita nak cari untung atau rugi kasar. Kalau akaun perdagangan dan untung rugi, kita nak cari untung atau rugi bersih. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau akaun perdagangan sahaja tanpa untung rugi, akaun perdagangan sahaja kita nak cari untung atau rugi kasar. Kalau akaun perdagangan dan untung rugi, kita nak cari untung atau rugi bersih. Okey, lagi satu penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan ni kita nak tengok analisis aset, liability, equity perniagaan. Okey. Alright. Seterusnya kita tengok ciri kualitatif asas penyata kewangan. Pertama sekali, kerelevanan. Maksudnya maklumat dalam penyata kewangan
haruslah relevan dengan keperluan pengguna. Yang mana maklumat ni dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna. Relevan ni maksudnya sesuai kot. Sesuai. So, mestilah relevan. Maksudnya, contohnya kalau maklumat daripada tahun 99 and you maksudnya maklumat daripada tahun 99 delete tak, relevan tak dengan tahun ni, tahun 2022. Maklumat daripada tahun 99 dia tak akan relevan dengan tahun 2022. Maksudnya relevan ni maksudnya dia sesuai ataupun apa nama ayat dia? Saya tak pasti ayat lain bagi relevan, tapi relevan ni maksudnya maklumat untuk tahun ni relevan lah untuk tahun ni. So dia tak akan relevan untuk 10 tahun yang akan datang. Okay, tu relevan. Sebenarnya perwakilan benar. Perwakilan benar ni maklumat dalam penyata kewangan mesti bebas daripada kesilapan material. Tamat tempoh tak sesuai yang ni. Saya tak tahulah apa perkataan yang sesuai untuk gantikan relevan tu. Relevan tu maksudnya yang saya bagi contoh tadi. Kalau maklumat daripada tahun 90-an, dia tak akan relevan dengan maklumat sekarang. Contoh maklumat sekarang, dia tak akan relevan untuk maklumat yang 10 tahun akan datang. Macam tu. Mak Jo cakap berkaitan. Bolehlah berkaitan, bolehlah. Cumanya mungkin dia tak ada perkataan yang exact yang betul-betul sinonim dengan relevan tu. Saya tak dapat, saya lupa kot. Okay, so perwakilan benar ni maksudnya maklumat dalam penyata kewangan ni mesti bebas daripada kesilapan material dan tiada unsur berat sebelah serta pelaporannya tidak mengelirukan. Maksudnya maklumat dalam penyata kewangan tu mestilah benar semata-mata, tidak ada berat sebelah, tidak ada pelaporan yang mengelirukan, tidak ada bias, alright. So, semua maklumat atau data perlu didedahkan secara jujur tanpa berselindung dan pelaporan harus disediakan dengan cermat. So, tak adalah dia nak tutup dia punya kerugian ataupun dia nak tutup dia punya kekurangan perniagaan dia. Okay, biasanya kes tu ada, sebab itulah orang cakap piawaian tu kena ada. Okay, piawaian menyatakan you tak boleh selindung apa-apa yang perniagaan you ada. Okay, contoh perniagaan you rugi tapi you tutup dalam penyata kewangan, you tak menunjukkan perniagaan tu rugi. Salah lah. Piawaian tu gapo cikgu? Piawaian ni standard ataupun peraturan lah. Macam yang siapa dia bagi tahu kelas lepas, ada yang bagi tahu kan, piawaian tu macam peraturan lah. You kena ikut peraturan dia. Okay. So maklumat pula, penyata kewangan ni perlulah telus. Tahu telus? Telus ni maksudnya tidak ada sebarang unsur penipuan. Benar semata-mata. Jujur, yes, jujur. Betul tu. Okey, seterusnya. Ciri kualitatif tertingkat penyata kewangan. Pertama sekali, kebolehbandingan. Okey, maklumat dalam penyata kewangan tahun semasa mesti boleh dibandingkan dengan maklumat kewangan yang dikemukakan bagi tempoh perakaunan yang lepas. Pengguna boleh mengenal pasti trend dalam kedudukan prestasi dan kewangan bagi entiti berkenaan. Okey, kebolehbandingan maksudnya maklumat dalam penyata kewangan tahun yang sekarang, you boleh bandingkan dengan maklumat daripada tempoh perakaunan yang lepas. Contoh, maklumat penyata kewangan daripada tahun 2022, you boleh bandingkan dengan maklumat dalam penyata kewangan tahun 2021. Okey, tu kebolehbandingan. You boleh bandingkan kedua-dua maklumat dalam penyata kewangan, you boleh bandingkan kedua-dua result. Okey, faham kat situ? Okey, yang kedua, okey, yang dicakap tadi, pengguna boleh mengenal pasti trend dalam kedudukan prestasi. Okey, so daripada tu juga you boleh tengok trend. Okey, adakah trend tu meningkat? Adakah trend tu mendata? Adakah trend tu menurun? So kita tengok. Okey, contoh 2022, you dapat untung 10,000. And then 2021 you dapat untung 5,000. So adakah trend itu menurun? Adakah trend itu mendata? Adakah trend itu meningkat? Menurun. Are you sure? Tahun ni kita dapat 10,000. Okey, 2022 kita dapat 10,000. Tapi semasa tempoh perakaunan yang lepas 2021 kita dapat untung 5,000. Okey, 2021 kita dapat 5,000. 2022 kita dapat 10,000. Trend dia meningkat ke, mendata ke, menurun?
Meningkat. Meningkat. Mendata. Meningkat. Siapa cakap mendata? Meningkat lah sebab you dapat untung 5,000 je 2021. 2022 you dapat 10,000. So daripada 5,000 ke 10,000, adakah itu mendata? Meningkat. Yes, meningkat. Itulah contoh dia, trend dia. Okay, Auni Safiah tak tahu. Auni, mana yang lebih besar, 5 ke 10? 10. 10 yang lebih besar. Tahun 2002 kita dapat 10. Tahun 2021 kita dapat 5. So daripada 2001 ke 2022 berlaku apa? Peningkatan ke penurunan ke sama je? Peningkatan. Yes, peningkatan. Itulah trend dia. Okay? Okay, yang kedua, kebolehfahaman. Maklumat mesti mudah difahami oleh pengguna penyata kewangan dan maklumat itu perlu dipersembahkan dengan jelas. Jika terdapat maklumat tambahan untuk memberikan penerangan lanjut tentang sesuatu butiran, maklumat tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam bahagian nota. Maksudnya, segala maklumat item atau komponen dalam penyata kewangan tu perlulah dipersembahkan dengan jelas dan boleh difahami oleh pengguna penyata kewangan. Kalau satu maklumat tu macam perlukan penerangan lebih lanjut, so you kena buat nota kaki lah dekat bahagian nota tu. Okay, maklumat ni untuk apa? You nak terangkan apa sebenarnya? Maklumat ni pasal apa? Okay, pastikan orang yang tengok penyata kewangan you tu, dia boleh faham. Tu kebolehfahaman. Okay, seterusnya. Kebolesahan. Okey, jika maklumat dalam penyata keuangan boleh disahkan, ini memberi jaminan kepada pengguna bahawa maklumat dalam penyata keuangan tersebut boleh dipercayai. Maksudnya, maklumat dalam penyata keuangan tu mestilah sah. Okey, tak adalah orang kata tak sah lagi. So, macam mana orang nak tahu maklumat tu betul ke tak? Macam you dapat berita tu you tak tahu sahih ke tidak. You percaya tak? Tak. Tak. You percaya berita daripada mana? You percaya berita daripada mulut orang ke? You percaya berita dekat TV3 ke? You percaya berita daripada surat khabar ke? Punya badan. So maksudnya you akan lebih percaya kepada berita yang sahih, berita yang dah terang kebenarannya. Okey, bukan berita yang sekadar kabar angin. Samalah juga dengan maklumat dalam penyata kewangan. Maklumat dalam penyata kewangan yang disahkan, maksudnya orang akan esok pasti nak kahwin. Maksudnya orang akan percayalah. Siapa pula nak kahwin? So percaya ke tak? Siapa percaya Fatin nak kahwin? Percaya tak? Berita tu sahih ke tak? Tak sahih. Tak sahih. Tak percayalah. Okey. Sini ada Mak Jo. Okay, Mak Jo tak masuk ke? Tahu maju ni. Mak Jo nak masuk ke tak? Maju lain slow. Mak Jo lain slow. So nak start ni? Sikit je pun soalan. Tu je soalan Boleh. je. Masuk ni. Tuduh lah. Sikit je. Sebab Ni masuk ni. kelas sebelum ni awak siapa Ikmah masuk dah. Okay. Sebab sebelum ni awak dah jawab soalan. So saya dah potong separuh. So tinggal 7 je. Alright. Nak start ni Alright. Boleh. Okay. Bismillah. Jawab kat phone masing-masing. Ya salah. Okey dah. Dah tengok dah siapa yang menang tadi. Farisha nombor 1, Mak Jo nombor 2, Adik nombor 3. Yeay. So, kat sini